أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. So itu kita tinggalkan Qala Ibnu Malik ini. Sekarang ini kita masih lagi di lam zaidah bertujuan untuk taukid. Salah satunya ialah lam yang dinamakan sebagai lam taqwiyah. Biasanya masuk kepada amil-amil yang lemah. So, amil itu bila menjadi lemah bila ma'mul dia, mana maf'ulun bih contohnya, maf'ulun bih dia duduk di belakang gitu. So dia akan jadi lemah. So untuk kuatkan balik dia tu kita masukkan lam. Contohnya hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Sepatutnya yarhabuna rabbahum. Mereka takut kepada Tuhan mereka. So bila diletakkan di belakang ni, so dia jadi lemah. Kemudian perlu kepada penguat iaitu lam. Ataupun lam yang masuk kepada amil-amil yang furuk kepada fi'il kan. Furuk kepada fi'il juga lemah lah. Seperti isim fa'il, sifat musabbahah. Contoh di sini musaddiqan, daripada saddaqa yusaddiqu musaddiqan. Sepatutnya dah boleh dah musaddiqan ma ma'ahu tanpa adanya li. Tapi oleh kerana dia lemah, tujuan dia kita nak kuatkan dia, so kita masukkan li. Ini contoh bagi isim fa'il, ini contoh bagi fa'alun, contoh bagi sifat mubalaghah, nazza'atan sifat mubalaghah. Kemudian ada juga perselisihan bentuk fa'ilun. Aduwu ni bentuk fa'ilun yang setelah berlaku idgham. Kita jadilah aduwun. Okey, sekarang ni dia datangkan pandangan Ibnu Malik. Dalam kitab dia Syarah Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Tapi ayat dia bukan macam ni. Ayat dia memang dah dimodified di sini. So ayat dia kalau kita tengok, dia kata, tengok dia kata wala yaf'alu dzalika illa bimuta'addin ila wahid. Maksudnya lam tu hanya masuk kepada jenis fi'il yang perlu kepada satu maf'ul sahaja. Law fa'ala dzalika bimuta'addin ila itsnain. So kalau lam tu dia bekerja untuk fi'il yang perlu kepada dua maf'ul, bermutaaddi kepada dua maf'ul, fa imma an yuzada fihima atau fi ahadihima. So akan berlaku beberapa keadaan lah. Mana tak boleh sebab akan berlaku beberapa keadaan yang tidak mengizinkan. Itu ayat dia kan? Ayat dia. So ayat yang sini wala tuzadu, tidak ditambah lam at-taqwiyah. Lam at-taqwiyah bersama dengan amil, satu amil yang ma'amil yata'adda yang bermutaaddi kepada dua maf'ul. Isnain. Contohnya zanna. So, zanna perlukan dua maf'ul. Zanantu Zaidan qa'iman. I think Zaid is standing. So aku rasa Zaid berdiri. So ni maf'ul yang apa? Maf'ul yang pertama. Maf'ul bih yang pertama. Ini maf'ul bih yang kedua. Baik, sekarang ni kalau kita masukkan lam li'anna in zadat fi maf'ulaihi. So bila ada kita masukkan lam taqwiyah li, kemungkinan kita akan masuk
dua-dua kan, sebab dia akan masuk kepada maf'ulun bih. So kamu nak masuk satu ke dua? Kalau masuk kepada dua-dua akan jadi li'annaha in zadat fi maf'ulaihi. Laihi. So kalau sekiranya lam tu ditambah kepada maf'ul, dua maf'ulnya, fala yata'adda fi'lun ila ithnaini biharfin wahidin. So dia kata tak ada. Contohnya kita ambil zanantu li Zaidin li qa'imin. So kita masuk lam takwiyah kan? Masuk lam takwiyah, dua-dua kita masuk. So dia kata tidak terdapat dalam kalam Arab di mana satu fi'il dia guna satu huruf. Satu harf saja. Untuk dua maf'ul. Wa in zidat. Wa in zidat. Ya ni kan kalau nak beramal kan dia kata kena duduk belakang kan. So kalau belakang artinya li Zaidin li qa'imin. Gitu kan zanantu. Kan asalkan kalau fi'il dia kena maf'ulun bih tu kena duduk belakang lah untuk masuk lam ta'kid. So satu kemungkinan dia kata kalau kita guna jenis fi'il yang memerlukan dua maf'ul, sebab kalau maf'ul mesti kena masuk lam takwiyah. Jadi dua-dua masuklah. Li Zaidin li qa'imin. Dua-dua masuk. Jadi sini tak boleh sebab tak pernah kita jumpa dalam kalam Arab di mana satu fi'il menggunakan satu fi'il bermutaaddi kepada dua maf'ul tapi menggunakan satu harf sahaja. Harfun wahidun. Mana li sini pun li. Satu kemungkinan yang lain ialah kita ambil satu aja. Satu. Wa in zidat fi ahadihima. So kalau kita tambah kepada salah satunya. Salah satu. So mungkin kita akan buat li katalah li Zaidin zonantu qa'iman kan? Salah satunya. Kita guna. So ini akan berlaku maknanya kita memilih untuk Zaid bukan untuk qa'im. Pilih untuk kuat Zaid berbanding dengan qa'im. Apa alasannya kamu ambil Zaid dulu bukannya qa'im? So mesti ada alasan kan, mesti ada pentarjihan tu. Kenapa kamu terjih Zaid mendahului qa'im? Kenapa kamu tak letak qa'im saja di sini, Zaid? Jadi mesti ada alasan. Kalau tak ada alasan, mana tak ada faktor yang mentarjihkan, so kamu tak boleh buat macam tu. Melainkan ada, bila sekarang ni kita ada dua pilihan kan. So nak pilih yang mana satu tu mesti ada pentarjihan. Sedangkan sini tidak ada pentarjihan. So kalau kamu tambah lam takwiyah itu, wa in zidat lam takwiyah pada salah satu maf'ulnya, maka akan berlaku lazimnya akan menjadi lazimah terjihun. Maka akan lazimlah berlaku pentarjihan. Min tanpa min ghairi murajjihin. Tanpa adanya faktor yang merajihkannya. Okay, ini Ibnu Malik katalah kan. Ini Ibnu Malik kata. Kemudian alasannya ni yang tarjih biduni murajjih ni, ini tak dipersetujui oleh Ibnu Hisham. Wa hadzal akhiru, so pendapat yang akhir ni mamnu'un. Nombor dua So dia kata kalau kita buat zonantu ini kan. Zonantu sini katalah kita buat qa'iman situ. Kemudian kita takwiyahkan Zaid li Zaidin. Kenapa tak wujud tarjihnya? Mesti ada wujud tarjih. So bila kita kosongkan sini, kosongkan Zaid, artinya
Amir ni dah lemah dah. Bila kita letak Zaid ni di belakang, so Amir ni akan jadi lemah terhadap Zaid. Jadi dia perlukan sokongan. Sokongan itu ada li. Jadi kita tarjihkan mana-mana yang kita letak belakang ni Amir ni akan jadi lemah kan. Inilah faktor yang mendorong masuknya dalam taqwiyah. So li'annahu kerana dia kata iza taqaddama ahaduhuma. So kalau salah satu daripada zanantu tadi, zanantu Zaidan qa'iman. So mana-mana yang kita letak depan ni dunal akhar, kalau ambil yang ni duduk depan kan. So dunal akhari. Kemudian yang sini wazidati lamu. Untuk Zaid ni kita masukkan sini. Kemudian kita tambah lam taqwiyah sini. Fil muqaddam. So tidak berlaku lam lazima yalzamu, lam yalzam zalika. Tidak lazim berlaku apa yang dikatakan tarjih min ghairi murajjih. Bawah tu kan dia kata so li'annahu yatarajjahu bidhu'fin talabul amil li taqaddumihi. Kerana di situ berlaku pentarjihan disebabkan oleh berlakunya kelemahan, pentarjihan talabul amil. Sebab amil nak cari maf'ulun bih lah. Amil nak cari maf'ulun bih. Ini fa'il kepada yatarajjahu. Li taqaddumihi. Kerana maf'ulun bih duduk di depan. Okay, sekarang ni yang atas kita ni semuanya jenis fi'il yang satu muta'addi sahaja. So fi'il bermuta'addi kepada maf'ul, satu maf'ul sahaja. Macam mana pula kes bagi fi'il yang perlu kepada dua maf'ul? Contohnya zanna. Yang perlu kepada dua maf'ul bih. Contohnya zanantu Zaidan qa'iman. So kalau kita nak takwiyahkan dia, kita lemahkan zanantu, kita tak belakang kan. So kita kata zanantu li Zaidin li qa'imin. So kita terpaksa masukkan dua lam. Untuk supaya zanantu memberi kesan kepada Zaid dan Qaim kerana dia telah lemah. Jadi persoalan sekarang ini ialah dua maf'ulun bih dimasuki oleh satu harfu jar. Satu saja harfu jar. Ini tak berlaku dalam kalam Arab. Yang berlakunya ialah harfu jar yang lain-lain. Ini satu kemungkinan kan? So satu kemungkinan lagi ialah kita ambil salah satu saja. Yang ni salah satu saja maf'ulun bih duduk di depan dan yang satu lagi duduk di belakang. So jadi zanantu, contohnya kita ambil Zaid, di Zaidin sini qa'iman. Li Zaidin zanantu qa'iman. So aku rasa Zaid berdiri kan. So ini kalau buat macam ni dia kata, ini akan berlakunya lazimah tarjih min ghairi murajjih. So mentarjihkan Zaid tanpa adanya sebab kita memilih dia dan diberikan kepada dia li. Berlaku kekurangan di situ. Tapi dijawab balik oleh Ibn Hisham, dia kata tak apa. So bila kita kedepankan, sudah tentu ini lemah. So bila dia lemah, dia akan cari maf'ulun bih. Bila dia cari, dia perlukan li. Jadi duduk takdim di depan tu sedangkan takdim ke depan tu kan, ke depan ke belakang panggil. Depan lah sini, ini belakang. So takdimkan ke depan zanantu ni, takdim dia tu, kita dahulukan, itu sudah
kita kata terjih lah. Berlaku penterjihan. Mana-manalah kita ambil qaim ke apa ke kita letak depan, so dia automatik sini akan jadi lemah. Dengan kita letak depan. So itu sudah cukup untuk mengatakan bahawa perlunya lam. Wa qad qala al-Farisi, telah berkata Abu Ali Al-Farisi dalam qiraat fi qiraati walikullin wijhatun huwa muwalliha. Walikullin sini walikulli umam. Setiap umat ada wijhah, makna ada kiblat. Yang mana huwa Allah. Allah akan muwalli, palingkan kepadanya. Itu refer kepada wijhah. Untuk solat. Fastabiqul khairat. Maka hendaklah kamu berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan dan menerima kiblat yang telah ditetapkan pada kamu. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Di mana saja kamu berada, Allah akan kumpulkan kamu nanti. Mana kamu akan mati juga dan akan dikumpulkan. Dan akan dibalas amalan-amalan kamu. So dia kata yang ni pun masuk yang ni juga. So dia kata bacaan kiraatnya ialah untuk yang kiraat yang dimaksudkan oleh Al-Farisi ni ialah bukan baca wali kullin, baca wali kulli. Wali kulli. So sini akan jadi idhafah lah kan, wali kulli wijhatin. So nanti kita akan baca wali kulli wijhatin huwa muwalliha. Wali kulli wijhatin. Okey, muwalli mana? Memalingkan kepadanya. Allah akan palingkan setiap umat kepada kiblat. Kepada setiap kiblat yang telah ditetapkan. Ini seolah-olah ini maf'ulun bih lah. So lam tu seolah-olah lam taqwiyah. Ini maf'ulun bih didahulukan. So muwalli ni kan isim fa'il. So isim fa'il beramal sebagai fi'il kan tadi kan? Dia furuk pada fi'il tadi. So diletakkan di belakang. So dia kata innahu min hadha. Bahawa ayat ini, qiraat ini termasuk dalam kategori ini. Jadi kalau kita nak buat bentuk yang kalau kul ni duduk di depan, ayatnya akan jadi wa innal ma'na Allahu, so huwa tu refer kepada Allah. So dia akan jadi Allahu muwallin. Allahu muwallin. Ini mubtada, ini khabar. So sekarang ini isim fa'il jadi khabar kan? Bila jadi khabar dia ada i'timad. Cukup syarat dia lah untuk dia beramal. So bila dia beramal dia jadi fi'il. So ini akan jadi maf'ulun bih. So Allahu muwallin kulla, setiap yang yang memiliki wijhatin. Wijhatahu. So Allah lah yang memalingkan setiap yang memiliki kiblat. Memalingkan ke arah kiblatnya. So ada dua maf'ulun bih sini. Ataupun kalau Zamakhsyari dia kata wa kulla wijhatin Allahu muwalliha. Asal dia gini dia kata. Kemudian dimasukkan li lah. Ditambahkan lam takwiyah kerana maf'ulun bih duduk di depan. Contohnya seperti ini. Asalnya dia kata darabtu Zaidan. So kalau kita nak kuatkan dia, li Zaidin darabtu. Okey, sekarang ni wad-dhamiru ala hadha litawliyah.
So walla yuwalli, masdar dia tauliyatan. Tauliyah. Memberi tauliyah artinya memberi kuasa. Walla itu makna berpaling, memalingkan. So ini masdar. So sekarang ini problem dia kata lam ha ni dhamir ni. Sebab dia merujuk kepada yang sama kan, sebab ha sini kan refer kepada wijah juga. So mana boleh dalam satu fi'il bermutaaddi kepada isim zahir and at the same time dalam masa yang sama dia bermutaaddi juga kepada dhamir. Contohnya kita kata Zaidan darabtuhu. Zaidan darabtuhu. Zaid aku telah pukul dia. So yang ni nasab ni boleh tak darabtu? Kita kata ni amil dia. Kalau hu ni memang darabtu punya amil dia darabtu. Ini maf'ulun bih. Maf'ulun bih kepada darabtu. Tapi kalau Zaid tak boleh maf'ul kepada darabtu. Sebab darabtu dah ada dia punya maf'ulun bih. Kalau tidak akan jadi dia akan bermutaaddi kepada isim zahir dan dalam masa yang sama dia bermutaaddi kepada dhamir dia. Sebab itulah ulama kita takdir adanya darabtu yang lain. Kerana kita tak sebut kerana sudah difahami oleh yang sini. So darabtu Zaidan darabtuhu. So yang ni oleh kerana tadi masalah dia ha ni refer kepada sini kan. Tak bolehlah sebab sini kita dah kata dia maf'ulun bih. Sebab kita kata li tadi hanya untuk takwiyah aja. Jadi kul tu maf'ulun bih. So ada dua maf'ulun bih bagi muwalli. Satu ha, satu isim zahir. Tak diizinkan. So nak supaya sah tu kita kena takdirkan ha tu sebagai apa? Sebagai maf'ul mutlak. Ini masdar. Wadh-dhamiru ala hadha litawliyah. So bila kita kata ini masdar, so tak timbullah dia kembali kepada benda yang sama. Sebab apa kita takwil macam tu? Satu, kita nak lari daripada dhamir dan isim zahir menjadi maf'ulun bih kepada fi'il yang sama. Yang keduanya, kalau kita takwil kepada masdar, diizinkan tak kita takwil kepada masdar? Ada tak makna contoh-contoh dalam kalam Arab yang lain, kita ada dhamir, tapi dhamir itu tidak merujuk kepada mana-mana pun, tapi merujuk kepada masdar. Masdar yang ada pada walla yuwalli ni. Itu memang banyak berlaku pun dalam ayat-ayat dalam bahasa Arab yang mana dhamir itu bukan kembali kepada mana-mana tapi kembali kepada masdar, kepada fi'il yang dia rujuk. Wa innama lam yaj'al. So dia tidak menjadikan kullan ni kan. Wadh-dhamir dan juga lam yaj'al ad-dhamira maf'ulain. So dia tak jadikan dua-dua maf'ul lah. Wa yastaghni. So dia berpada kepada hazaf. An hazfi zi. So sepatutnya ada zi sini kan. Ni zi ni. Zi wijhatin kan. Wa innal ma'na Allahu muwallin kulladhi wijhatin. Wijhatahu. So Allah lah yang memalingkan setiap yang memiliki kiblat. Memalingkan ke arah kiblatnya.
Wa yastaghni, so dia berpada dengan menghazafkan zi. So dia buang zi ni, tinggallah kulla wijhah. Tinggal Allahu muwallin kulla wijhatin. Wijhatahu. So nanti yang ni kulla ni akan mari duduk sini. Duduk belakang. Wa wijhah, so hazaf zi dan juga hazaf wijhah. So maksud dia ni, kalau kita pakai yang dia punya, yang Mughni punya tu, so dia hazafkan wijhah lah. Salah satu wijhah ni, okey, yang ni kita buang ni, zi, tinggal wijhah yang pertama kan. So ada satu wijhah yang kedua. So wijhah yang kedua tu dia hazafkan. Ganti dengan masdar. Ni baru betul. Sebab kalau kekalkan lagi ha tu bermakna wijhah, so maknanya akan berlaku muwalli ni akan bermutaaddi kepada dua maf'ul bih. Satu dhamir, satu isim zahir. Gitu. Okay, semula Wa qala al-Farsi fi qira'ah wa likullin wijhatun huwa muwalliha bi idafati kull innahu min hadzal qabil. So berkata Abu Ali Farsi dalam satu qiraat, dia kata bacaan ni kena baca dengan idafah kull. Setiap umat dia kata ada kiblah yang mana huwa muwalliha, di mana Allah itu memalingkan umat itu kepada kiblah tersebut, kan? Jadi untuk qiraat dia baca walikulli likulli idafah dengan wijhatin. Barulah huwa muwalliha. Satu qiraat. So kalau kita atur balik, dia akan jadi Allah muwallin kulladhi wijhatin. Allah memalingkan setiap yang memiliki kiblat ke arah kiblatnya. Wijhatahu. Okey. Jadi sekarang ni Farsi ni dia hilangkan zi sini dan dia hilangkan wijhah. Tinggallah Allahu muwallin kulla wijhatin. Kemudian yang ni dia tukar kepada dhamir jadi iyyaha. Okey, sekarang ni kita jadikan dia takwiyah. So sini yang kulli wijhatin yang letak di belakang. So Allah tu tukar kepada huwa. So huwa muwalli situ. Yang ni kul wijhah tak di belakang, tak di depan. Kul la wijhatin. Kemudian oleh kerana dia untuk depan, kita masukkan lam takwiyah. Di kulli wijhatin. Yang ni pula kita tak kekalkan wijhah ni, sebab kalau kita kekalkan makna wijhah ni, untuk yang sini akan jadi dua maf'ulun bih pula. So ha yang kita maksudkan di sini ialah ha tauliyah, mana masdar kepada walla yuwalli. Walla yuwalli. So kita terpaksa takdirkan ha di sini tauliyah untuk mengelakkan berlakunya satu amil bertindak kepada dua maf'ulun bih yang terdiri daripada satu isim zahir dan satu isim dhamir. Tak boleh. Sebab itulah dalam i'rab Zaidan darabtuhu, Zaid aku pukul dia. So ulama nahwu tidak mengatakan Zaid ini kita nasabkan dia ni, dia dinasabkan oleh darabtu. Sebab darabtu sudah ada maf'ulun bih.
So kalau kita buat sekali lagi, artinya dia telah memaf'ulkan bih, maf'ulun bih, isim zahir dan isim dhamir. Tak berlaku macam tu. Tak boleh berlaku macam tu. Sebab itulah dia takdirkan adanya ada mufassal. Ini adanya darabtu yang lain. So darabtu Zaidan, darabtuhu. So darabtu ni difahami daripada darabtu yang sudah ada, yang mazkurah di sini. Yang sudah mazkur di sini sudah ada. Ini kita panggil mufassir lah. Yang mentafsirkan adanya sini. Adanya mufassal. Jadi wa dhamiru, dhamir yang ada pada muwalliha tu, berdasarkan kepada huraian Farisi ini, mestilah untuk litauliyah, untuk masdar. So wa innama lam yaj'al. So hanya sahaja Al-Farsi tidak menjadikan kullan tadi isim zahir dan dhamir itu menjadi maf'ulun bih. Dia tak jadikan sekali tu kali i'rab dia tak kata maf'ulun bih. Salah satu je maf'ulun bih. Dan dia berpada dengan menghazafkan zi dan juga wijahah. Satu lagi kan? Supaya untuk mengelakkan supaya tidak satu amil tu tidak bermutaaddi kepada satu dhamir dan satu isim zahir sekaligus. Ma'an. Walihaza, kerana faktor ni, kerana nak mengelakkan daripada amil beramal kepada dhamir dan isim zahir sekali. So untuk elakkan benda ni, so elak isim zahir dan isim dhamir jadi maf'ulun bih. Ma'an. Untuk elak benda ni, maka ulama nahwu kata, qalu, berkenaan dengan syair ni, fil ha, berkenaan dengan ha yang ada di sini. So ha ini bukan merujuk kepada Quran. Ini merujuk kepada darasa yadrusu, ad-dars, masdar. So penyair kata hadza suraqatu. Ini nama orang, nama dia Suraqah. Ini dia kata Suraqah ni. Ini seorang sahabat. Ini pujian-pujian. Dia ni rajin baca Quran. Hadza suraqatu. Yadrusu katanya kan? Yadrusul Quran. Patutnya yadrusul Quran. Dia nak kata ni Suraqah rajin baca Quran. Patutnya yadrusu al-Quran. Ini dulu Quran lagi. So kalau kita kata ini maf'ul bih kepada yadrusu, li ni kita kata taqwiyah kan? Rajin sungguh belajar Al-Quran. Taqwiyah. So bila lam taqwiyah artinya dia maf'ul bih lah. So ni isim zahir. Tapi dia yadrusu dah ada maf'ul bih, isim dhamir. Tak boleh. Jadi hu tu kena kembali kepada mana-mana pun tak ada sini. Belajar apa? Belajar dengan satu pembelajaran. Yadrusu ad-darsa. Belajar dengan satu pembelajaran. Yang mana dia potong-potong malam kan? Malam tu dia potong-potong. Yuqatti'ul laila. Potong malam artinya dia buat amalan kebajikan je malam tu baca Quran. Yusabbihu tasbihan. Bertasbih tengah malam. Wa Qur'ana. Dan membaca Quran. Qara'a yaqra'u Qur'ana. So dari segi i'rab dia yusabbihu tasbihan. So ada takdir lah. Sabbaha tu kita baca tasbihan kan. So ada fi'il yang dihazafkan. Yusabbihu tasbihan. Yang Quran itu sama tadilah. Yaqra'u Qur'anan. Membaca dengan bacaan. So dia kata innal ha'a, sesungguhnya ha di situ ialah maf'ulun mutlaqun. Maf'ul mutlaq. Bukannya la dhamirul Quran. Bukannya dhamir Quran. Maknanya sini kan, kalau kita tak ngaji nahwu biasa-biasa tu, kita mestilah dhamir ni merujuk kepada merujukkan isim zahir. Kalau isim zahir tu bukan maf'ulun bih, tak apa, boleh. Contohnya kita kata hadza,
Hadzal Qur'an. Hadzal Qur'anu. Ini adalah Quran. Yadrusuhu Suraqah. Okey aja. Kan ayat macam ni okey aja. Mana hu tu refer kepada Quran. Tapi Quran tu bukan maf'ul bih ni. Quran tu ialah khabar kepada mubtada ni. So jumlah semua ni hal kepada Quran. Ini adalah Quran. Macam mana Quran tu? Quran yang dibaca oleh Suraqah. Hubungan antara jumlah ni dengan Quran ialah hal. Hu tu maf'ul bih refer kepada Quran. Tapi yang sini li ni li taqwiyah. So bila li ni kita katakan li taqwiyah, artinya dia ni bermuta'alliq dengan yadrusu. Kepunyaan yadrusu. Jadi dia maf'ul bih. Dari segi mahallan tu dia nasab. So sekarang ni berebutlah dua maf'ul bih, satu dhamir, satu yang ni di satu tempat. Mana fi mahalli tu, mahalli nasab tu satu tempat. Ni tak boleh macam ni. Tapi dia kata ada juga kes lam tu masuk kepada dua maf'ul bih. Tapi syaz lah. Syaz. Mana ni mungkin darurah syair. Kerana syair tu nak imbang dia punya wazan tu, terpaksa memasukkan lam taqwiyah kepada maf'ulun bih. Dua maf'ulun bih yang refer kepada isim zahir dengan isim zahir dengan dhamir. Waqad dakhalatil lamu. So lam masuk juga kepada ahadil maf'ulaini. Salah satu maf'ulun bih. Ini maf'ul lah. Ini maf'ul satu, ini maf'ul yang kedua. Tapi yakni ma'a ta'akhurihima. Ta'akhurihima. Bersama dengan kedua-duanya diletakkan selepas fi'il. Yang kita tadi letak sebelum fi'il kan? Sebab untuk takwiyah biasanya kita kena letak di depan. So ma'a ta'akhurihima fi qaulil laila. Contohnya, jadi syaznya mana? So, syaznya tak bolehlah letak li tu di depan sini. Ni ada fi'il kan? So sepatutnya kalau letak di belakang ni. Ini syaz lah. Jarang-jarang berlaku macam ni. Hajjaju. Ni makna dia. Wahai Hajjaj. Marah ke Hajjaj ni. Hajjaj dia kata kamu biarkan tentera-tentera kamu, pembesar-pembesar kamu buat kerosakan. Biarkan mereka ni buat sekehendak hati mereka. Sedangkan Allah, Allah pun ada batas-batas dia kepada orang buat maksiat ni kan. Allah ada batas dia, Allah hukumkan dia. Semua pun kena hukum lah jugalah. Kamu pun kena hukum juga. Pembesar-pembesar kamu yang buat maksiat zalim tu. So ya Hajjaju. La tu'ti. Jangan kamu berikan. La nahiyah. Jazam sepatutnya. Sepatutnya hazaf azhuru illah wa huwa ya. Tapi ya tu ada untuk isbaq syair je. So dimasukkan tu kerana imbangan syair je. Tak baca syair, tak baca syarah pening kita. So la tu'ti ni asalnya la tu'ti kan. Sebab jazam mestilah buang huruf illah. Tapi huruf illah dikekalkan untuk imbangan syair je kita letak. Kita panggil isbaq, kita masukkan isbaq. So Hajjaj, wahai Hajjaj, jangan kamu berikan kepada orang yang usah. Orang yang derhaka, asi kan. Orang buat kesalahan, maksiat apa semua tu. Ini istilah untuk orang yang melampaui batas Allah Subhanahu Wa Taala. Batas-batas yang Allah tetapkan. Hajjaju la tu'ti al-usah. Jamak kepada asin. Jangan berikan munahum. So munah, munyah. Jamak kepada munyah. Munyatul musalli, minyatul musalli. Dua boleh baca kan? Impian. So jangan beri impian kepada orang yang impian dia nak buat apa dia suka kan? Jangan beri kan.
Walallahu, dan tidak juga Allah memberikan memberikan orang yang melampaui batas tu, Allah beri dia impian sewenang-wenangnya kan. Munaha. So a'ta yu'ti ni, kalau buka kamu, mana ada a'ta pakai li? A'ta dua maf'ulun bih. Saya berikan pensel kepada Zaid. So dua-dua tidak memerlukan huruf jar. A'tahu, a'ta Zaidan iyahu. Dia telah memberikan Zaid benda tu. Macam ni kan? Allah tidak memberikan orang beri maksiat itu impian mereka. So sini sepatutnya tak bolehlah li sini kan? Sebab li ni kalau kita masukkan sini intinya dia takwiyah je tu. Kita nak kata tak betul tak boleh sebab ni syair fasih. Syair fasih ni dia tak, so betul kata. Tapi syaz. Wa huwa syazun li quwwatil amil. Kerana amil dah kuat sini. So bila amil kuat dia tak perlu kepada bantuan li. Jadi masuknya li ni hanya untuk keperluan syair ataupun jarang-jarang je berlaku sini. Wa minha, antara lam, sekarang ni kita lam taukid, lam zaidah, lam taukid. Mumpat. Lam zaidah untuk taukid. Ialah lamul mustaghasi. Lam mustaghas. Ini pun tahu lam mustaghas. So kalau kita panggil orang kan nak minta tolong kan. La, hari itu kita dah sebut dah. La Zaidin. Li Amrin. Wahai Zaid, tolong datanglah. Tolong Amr. Wahai Zaid, ni maknanya untuk minta tolong ni kan. Ni kita panggil apa? Zaid ni mustaghas bihi. Orang yang kita minta tolong dengan dia. Untuk tolongnya ni. Ini kita panggil mustaghas lahu. Ataupun mustaghas li ajlihi. So kita minta tolong ni, kita minta tolong ni untuk dia. Kerana dia, demi dia. So bagi mubarik di sini, lam ni dia kata, lam takwi, lam zaidah. Tujuan dia untuk taukid. Mubarik. Indal mubarik. Dan ini juga dipilih oleh Ibnu Kharuf. Waqtarahu, dipilih pandangan ini oleh Ibnu Kharufin. Bidalili, dalil kenapa lam zaidah dia kata. Kenapa zaidah? Kerana sihhati isqatiha. Kerana sah dia kata boleh gugur pun. Kerana dalil dia kata sah, makna orang Arab boleh juga dia baca bidalili. Sebab apa kita kata lam tu lam ziyadah kepada ya la Zaidin li Amrin. So lam tu kita kata ziyadah sebab apa? Sebab dia kata sah. Ni lah di sisi mereka ni lah Mubarik Ibn Kharuf ni kan. Dia kata sah boleh digugurkan juga. So ada juga tu Arab baca ya Zaidu li Amri. Oh, dia kata Zaid mari tolong Amar ni. Wa qala jama'atun. Berkata satu kelompok di kalangan ulama termasuklah Ibnu Jinni dengan Ibnu Usfur. Lam kepada ya la Zaidin tu bukannya ghairu zaidatin. Bukan zaidah. So bukan zaidah artinya asliyah lah. Lam asli. Huruf jar asli. So bila asli, kalau zaidah biasanya zaidah dia kata tak bermuta'alliq. Kalau kufah kan, mana kufah kata, kalau zaidah dia tak perlu muta'alliq. Sebab tadi kan kita kata li la Zaidin. So kita dah jarkan dia.
menjadi majrur. So sini asalnya di huruf jar lah kan. Harfu jar lah. So bila harfu jar nak kena ada muta'alliq. So dia muta'alliq dengan fi'il pun. Tapi kalau zaidah tak perlu muta'alliq. So bila dia kata asli, terpaksanya kena ada muta'alliq. Cuma nak tentukan muta'alliq ni, dia li ni kepunyaan siapa? Kepunyaan ya ke? Ataupun kepunyaan ad'u ke? Yang ada dalam ya tu. Summa ikhtalafu. Kemudian mereka berbeza. Kalau bukan zaidah. Faqala Ibnu Jinniyin. Berkata Ibnu Jinni. So la tu bermuta'alliq. Muta'alliqatun. Dengan huruf nida. Maknanya dia kepunyaan huruf nida. Lima fihi min ma'nal fi'il. Kerana huruf nida ni sama dalam perut dia tu ada makna ad'u. Tapi ditolak pandangan ni. Warudda. Bi anna ma'nal harf la ya'malu fil majruri. Benda yang ada makna dia tak sampailah peringkat untuk beramal kepada majrur dia. Ni. Fil majrur. So dia kata sesuatu yang ada makna je, sesuatu yang makna. Mana harf. Macam harf kan. So harf tu ada makna kan, makna ada makna. Macam ka'anna ni untuk makna dia tasbih kan. Mana usyabbihu. Aku mentasbihkan. Aku menyamakan sesuatu ni dengan sesuatu. Macam ka'annal quluba. Ini kita tak panggil dia sebagai maf'ul bih dia kan. Kita panggil isim dia. Tapi dari segi dia memasukkan hal ke, memasukkan maf'ul bih ke, ada tak? Selaku amil. Soalan dia kata tak berlaku macam tu. Sesuatu yang ada makna huruf. Warudda bi'anal ma'nal huruf. Mana huruf yang memiliki sesuatu makna fi'il, dia tidak beramal pun. La ya'malu fil majrur. So dia tak beramal. Sini kan sepatutnya ad'u. Sini kena jadi zaidan lah contohnya sini kan. So kalau dia tu memang beramal, so li tu tak jadi, tak berfungsi lah, akan jadi zaidan lah kan. Wa fihi nazarun. Tapi kamu kalau kamu kata dia tak beramal, secara mutlak tak boleh. Ada kes-kes di mana dia beramal pun. Wa fihi nazarun. Ai li'annahu ay ma'na al-fi'il alladhi fil harf qad 'amila fil hal. Boleh beramal pun pada kes kalau sekiranya isim tu jadi hal. So fa ya'malu fil majrur. So mesti boleh beramal kepada majrur jugalah. Kalau sekiranya dia boleh beramal kepada hal. So dia kata li'annahum yatawassa'una, kerana ahli nahwu biasanya mereka agak bermudahan sikitlah memberi kelonggaran kepada jar majrur berbanding dengan yang lainnya. So cukup baung fi'il pun dah cukup. So ya tu baung fi'il pun kalau ada jar majrur okey dah kira boleh bermuta'alliq dah. Maknanya kalau hal boleh tu kerana dia kuat. Kalau jar majrur dia hanya perlu kepada baung sahaja. Okey, alasan sini kan hal makna boleh juga satu huruf dia ada makna fi'il. Tapi dia boleh memberi kesan kepada ma'mul, kepada isim yang lain. Contoh dia. Ka'annal qulub syair Imrul Qais. Sekarang ni dia gambarkan burung helang. So, burung helang ni dia kata dia makan burung-burung yang lain. Kemudian dia pergi duduk sarang dia. Makanan-makanan yang dia makan tu kadang ditumpahkan di sarang dia. Termasuklah dia kata hati-hati. Hati-hati burung-burung tu dia tak makan, dia letak situ aja. Mungkin hati ni tak nak. Makan lagi daging je. So, sekarang ini penyair Imrul Qais dia gambarkan burung helang tadi. Ka'annal qulubat tayr. Seolah-olah ka'anna kan? Nama usyabbihu. Seolah-olah hati burung-burung yang dimakan tu oleh burung helang dalam keadaan
Ratban sini. Maksudnya dia basah. Lawan dia kering sini. So ka'anal qulubat tayrin ratban, basah. Mana segar lagi, lawan dia kering, wayabisan. Mana ada hak lama tu, ada hak baru dia makan. Lada wakriha, di sarangnya, wakru mana sarang dia, ada lagi unnabu. Kita panggil tama kurma, kurma Cina. Kurma Cina, kurma India, buah tu. Buah macam kurma juga. Dia panggil jujuk apa? Jujuk. Buah jujuk. Macam buah kana tu. Lada wikraha ada unnabu. Mana di sisi sarang dia tu ada buah unnab yang dan juga hasyaful bali. Tama yang low quality. Bali yang dah lama. So waqala aksaruna. Kebanyakan ulama nahwu dia i'rab ni, dia kata muta'alliqatun, lam tadi ya la Zaidin kan. Panggil Zaid untuk tolong si Amr. Panggil Zaid untuk menolong seseorang. So muta'alliqatun bi fi'lin nida al-mahzuf. So maknanya bukan pada ya tu, pada ad'u yang dihazafkan. Dan ini dipilih oleh waqtarahu Ibnu Ad-Da'i' dan juga Ibnu Usfur. Dan mereka dua ni kata yang inilah i'rab yang di-i'rabkan oleh Sibawayh. So, Sibawayh pun dia kata pakai ad'u, bukan pada ya tu, pada fi'il yang dihazafkan, fi'il nida. So wa nasabahu ila Sibawayhi. So mereka menisbahkan pendapat ini kepada Sibawayh. Menisbahkan artinya mengait bahawa itu adalah kata-kata Sibawayh. Wa turida, dibangkang bi annahu muta'addi bi nafsihi, bahawa ad'u ni dia tak perlu kepada bantuan li. Karena ad'u Zaidan, so maknanya dia punya muta'addi dia tu secara langsung tanpa bantuannya huruf jar. So bila dikritik dengan mengatakan dia ad'u bermuta'addi sendiri, tak perlu kepada ni, so dijawab oleh Ibnu Abi Rabi'. Fa ajaba Ibnu Abi Ar-Rabi'i. Ni tak pernah dengar nama dia ni. Nombor 8. Abdullah bin Ahmad. Imam ahli Nahwu pada zaman dia. Lahir pada bulan Ramadan tahun 599. Mengaji Nahwu dengan tok guru dia Ad-Dabbaj. Ini kita tak tahu kan? Syalubi ni kita tahulah kan? Ulama Andalus. Dia punya syarah pun hebat-hebat. Syarah Sibawayh pun ada. Syarah Jumal pun ada. So dia jawab, dia kata boleh pun. Mana boleh pun li Zaidin tadi, ya la Zaidin ni, la ni bermuta'alliq dengan fi'il yang dihazafkan. Kerana dia kata bi annahu dummina makna iltija. Kan kalau kita kata ad'u pun sini makna dia sini, sebab konteks kita sekarang ni sekarang minta tolong kan. Minta tolong. So minta tolong tu dalam bahasa Arabnya iltaja'a. Minta berlindung kan. Iltaja'a. So iltaja'a pakai li. Contohnya altaji'u li Zaidin. So aku minta berlindung dengan Zaid supaya tolong Amr. Jadi lam ni bukan lagi lam takwiyah lah kan. Fallamu li ta'diyah. Lam ta'di. Contoh lagi. Bi annahu dhummina makna iltija' fi nahwi ya la Zaidin kan. Ni kalau kita minta tolong lah. Satu lagi sirah ya
ya la Zaidin ni juga boleh bermakna ta'ajub. Oh, menakjubkan sungguh Zaid ni. So maknanya kita ubah sini akan jadi al-taji'u tadi akan jadi ata'ajjabu. Aku takjub. So, takjub guna harfu jam min. Takjub dengan min. Jadi li tadi ataupun la tadi bermakna min. Wa ta'ajjubi bi anna dhammina makna iltija' wa ta'ajjubi fi nahwi ya lad-dawahi. Oh, ta'ajjubnya dengan ad-dawahi. Dahiyah, bencana lah. Heran sungguh dengan bencana. Jamak kepada dahiyah. Tengok nombor 1. Nombor 2 kan. Ata'ajjabu min kasrati ad-dawahi. Bencana yang banyak ini menakjubkan aku. So kalau begitu lam ni akan jadi lam kerana lah. Lam ta'lil. Takjub kerana banyaknya. Wa ajaba ibnu usfurin wa jama'atun. Kan orang kritik tentang apa ni, orang kritik dia. Dia kata bermuta'alliq dengan fi'il kan. Sedangkan fi'il itu tak boleh muta'addi dengan haruf jar. Dia boleh bermuta'addi dengan diri sendiri. So orang lain tolong jawab, boleh, tapi dia mengandungi makna lain. Makna fi'il lain. Berdasarkan kepada situasi. Kalau situasi memanggil, meminta tolong, panggil al-taji'u. Kalau ta'ajub, guna ta'ajjabu. Kemudian bagi pihak Ibn Usfur sendiri, dia jawab dengan golongan ulama yang lain, bi'annahu dha'ufa biltizamil hasfi. So dia kata, bila kita kata ya la Zaidin kan, so sebenarnya ada fi'il yang dihazafkan. Ada fi'il yang dihazafkan. Jadi hazaf tu sebenarnya dia akan jadi lemah. Bila hazaf, akan jadi lemah. Sesuatu yang ada tu kuat, sesuatu yang tak ada, tak kuat. Jadi lemah dia kata dengan, memang kalau nidak ni, jenis nidak kan, sama ada nidak ni betul istirasah ke, ta'ajub ke, merau-raung tu kan, nudbah ke, kan, bentuk nidak ni semua dihazafkan, wajib dihazafkan fi'il dia. So lemah dia jadi lemah di situ disebabkan wajib berlakunya penghazafan. So bila lemah kan kita kata tadi, kalau lemah kan barulah masuk lam taqwiyah. Faquwiyah, maka dikuatkan dia, ta'di dia tadi, faquwiyah ta'dihi dengan pertolongan la. So billah ni. Waqtasara Abu Hayyan ala iradi hadzal jawabi. Nombor 5. Maknanya Abu Hayyan hanya berpada dengan jawapan yang dikemukakan oleh Ibnu Usfur tanpa mengemukakan jawapan-jawapan orang lain seperti yang di atas tu. Kemudian wafihi nazarun. Jawapan ni pun kena tengok dulu. Ada problem juga. Wafihi nazarun. Sebab lam tu, lam al-muqawiyah ni, lam taqwiyah ni, al-muqawiyah ni, bukankah dia ni lam zaidatun? Oh, perselisihan sini lah masalah lam taqwiyah tu lah. So dia orang kata lam tu lam taqwiyah. Bukan masalah muta'alliq ni. Masalah dia orang kata lam tu lam taqwiyah. Lam sini, dia orang huraian ni lam taqwiyah. Supaya yuqawi kan. Kalau taqwiyah tu mestilah zaidah. Tapi mereka kata fi'il yang dihazafkan tu diperkuatkan oleh lam. Maksudnya istilah yang mereka gunakan diperkuatkan dengan pendapat mereka yang mengatakan lam tu bukan lam ziyadah. Berlaku percanggahan. Kalau Ibnu Hisham, dia 50-50. Zaidah pun dah, Zaidah purely pun bukan, asliyah purely pun bukan. Bain-bain. Fa'in kulta. Wa aidan fa'inna lam la tadkhulu fi nahwi Zaidan darabtuhu ma'a anna nasib multazimul hazaf. Tadi kan kita kata, kalau benda yang wajib hazaf tu,
So kita boleh muta'alliqkan dia. Sebab bila kita hazaf dia jadi lemah kan. Hazaf jadi lemah. So nak kuatkan dia masuk lam taqwiyah. Kenapa yang ni kamu tak apply ni? Zaidan darabtuhu. Kenapa tak bubuh li sini? Kan sepatutnya sini ada darabtu kan. Darabtu yang dihazafkan. So kenapa kamu tak masuk li? Fa in qulta wa aidan fa inal lam la tadkhulu fi nahwi. Kalau kamu kata lam yang sini tak masuk, tak boleh masuk li kan? Sedangkan anan nasiba, sedangkan yang menasakkan dia iaitu darabtu ni multazimul hasfi, wajib sentiasa dihazafkan. Persoalan, sepatutnya boleh masuk, kamu tak masuk. So jawapan dia qultu, sebab dia kata ni ada dah ganti dia dah ni. Sesuatu yang ada ganti tak perlu dah. So lamma zukira fil lafaz. So bila disebut dalam lafaz ni ma huwa iwadun. Sesuatu yang boleh menggantikan yang dihazafkan tu, minhu. So bila dia ganti mana dia wakil dia ni jelah. So kana bimbanzilati, maka yang ni akan jadi seperti malam, apa tu? Malam yuzaf. Sesuatu yang tidak dihazafkan. So maknanya seolah-olah yang ni tak ada pun tak apa. Yang ni tu memang dia dah. Sebab dia ganti dah. Okey, tanya lagi. Fa in qulta wa kadzalika harfun nida'i. Huruf nida ni kan? Ya la Zaid. Huruf nida ni bukankah dia pun ganti juga? Iwadun min fi'lin nida. Ganti fi'il nida. Ada ungkau contohnya kan. Qultu innama huwa kal iwad. So dia bukan iwad. Ni bukan iwad. Tapi kal iwad saja. Kalau betul-betul dia iwad, walau kana iwadan albattata mutlak, lam yajuz hasfuhu. Kan? Macam tadi kita kata iwad ni kan. So kalau iwad nak kena ada lah sini. Tapi ya boleh je hilangkan ya. Macam kita kata Yusuf a'rid an hadza. Sepatutnya ya Yusuf kan. Jadi sesuatu yang boleh dihilangkan tu dia bukan iwad yang hakiki. Summa innahu laisa bilafzini mahzuf. Kemudian dia bukan lafaz yang dihazafkan. Macam tadi kita kan lafaz sama kan. Darabtu sini, ni iwad dia tu sama. Ganti tu sama. Tapi yang ni tak sama ni. Ya dengan adung sama tak benda? Tak sama kan? So bila benda tu tak sama, kita tak letak dia tu taraf yang sama lah. So falam yatanazzal, so kita tidak tempatkan dia manzilatahu di tempat adung ke, ya ganti adung kan? Min kulli wajhin. Dari setiap aspek. Habislah. Okey, sekarang ni dia tengah masalah mazhab Kufah. Ya la Zaidin. Lam ni asal dia apa? Wa za'amal kufiyuna. Ulama Kufah berpendapat anna lam yang masuk kepada mustaghas ni, lam fil mustaghasi ni, mustaghas ni masuk mustaghasi bihi, ialah baqiyatu min, ialah sisa-sisa isim. Maknanya sisa-sisa alu. Alu ni makna keluarga. Wahuwa alu. So kalau masuk ya ni jadi ala lah. Ala Zaidin. Sepatutnya ya ala Zaidin. So bila buang tinggal la sahaja. La Zaidin. Sebab tu dia kata sisa-sisa alu. Wal aslu sepatutnya ayat dia jadi ya ala Zaidin. Wahai keluarga Zaid, marilah tolong Ammar. Kemudian dihazafkan hamzah pada ala. So ala ni ialah alu kan. Alu ni
Kalau kita buat dalam bentuk hamzah dengan alif jadi alu. Buat hamzah. Huzifati hamzah tu alu untuk tujuan meringankan sebutan sebab panggil-panggil ni nak cepat kena buang banyak benda yang panjang-panjang. So litakfifi. Dan buang salah satu alif. So bila kita buang al ni tinggal ya, buang hamzah jadi ya a lu gitu kan. So sekarang ni alif pada ya tu baris mati, alif pada alu pun baris mati. So iltiqa' sakinain. Wa ihda, dan buang mana-mana satu, yang ni ke yang ni buang. Wa ihda alifaini. Buang salah satu alif kerana bertemunya dua baris mati. Liltiqa' sakinaini. So bila buang salah satunya jadilah lu saja, la saja kan. So mana mereka dapat semua tu? So mereka berdalilkan dengan kata-kata syair, wastadallu biqaulihi syair, fa khairun nahnu 'indan nasi minkum. Kami ni lebih baik daripada kamu. Fa khairum minkum nahnu 'indan nas. Kami ni lebih baik daripada kamu di sisi manusia. Bila berlaku tu? Izad da'i. Bila orang yang memanggil tu orang yang musawwid. Yang panggil dengan kerapnya. Kerap kali panggil. So da'i yang kerap kali memanggil. Berkali-kali panggil supaya minta tolong kan. So da'i tu akan panggil, dia kata qala ya la fulan, ya la fulanin. Gitu kan? Ya la fulanin. So azafkan fulan ni tinggal ya la saja. Kemudian alif belakang tu alif syair kan, alif itlaq kita panggil. Alif itlaq. So kita boleh masukkan dia. Jadilah ya la. So hazah-hazah tu adalah. Fastadalu biqauli ni. Mereka berdalilkan dengan syair ni yang bahagian belakang tu, ya la. Sebab kalau lam ni dia kata, kalau lam ni huruf jar, sebab sekarang ni jumhur kata huruf jar kan. La zaidin ni, la ni huruf jar. Kerana istighasah aja kita panggil, kita letak baris atas ni. Kalaulah dia jar, fa innal jar la yuqtasur alaih. So kita tak boleh tinggalkan dia satu aja. Tinggallah huruf jar, tinggal huruf jar aja. So kalau dia huruf lain, so kita buang-buang tinggal huruf tu ada. Tapi kalau huruf jar dia single aja tinggal, ini tak boleh dia kata. La yuqtasaru, tidak boleh dihadkan kepada huruf jar sahaja. Jadi sudah tentulah lam ni bukanlah huruf jar. Tapi dijawab balik, wa ujiba. Kerana dia kata bi'annal asl, maknanya pendapat yang mengatakan ini bukan huruf jar ni salah. Dalil mereka ni salah. Sebab asal dia bukan seperti mana yang kamu kata ya la fulan ni. So asal dianya ya qaumi. Wahai kaum aku, nak minta tolong ni kan. Wahai kaum aku, jangan kamu lari. Marilah tolong Zaid tu. Ya qaumi la firara atau la nafirru, kami tak akan lari. Ni yang entah ni. Asal dia gitu. Kemudian dihazafkan fa huzifa ma ba'dallah. Ma ba'dallah. So buanglah la tu. Kan? Kemudian munada tu dihazafkan pula. Hazaf munada. So jadilah ya la saja. Ataupun kalau kita nak kata sini ya fulan boleh. Awil aslu au annal asla ya la fulani kan. Kemudian dihazafkan ma ba'dal harf. Ma ba'dal harf. Ma ba'dal harf yanilah fulani. Summa huwa ma ba'dal harf. Kama yuqalu ala ta. Ala ta. Dia nak kata gini, ala taf'alu. Tu Arab kata ala taf'alu. So dia pergi buang sini. Jadi ala ta saja. Untuk fayuqalu ala fa ni kan. Ala fa ni. So dia pergi buang. Sepatutnya ala faf'alu. Dengar ni dia kata, buatlah kamu.
Dengar ni dia kata, ala, ini ala taf'alu, apa kamu tak mahu melakukannya ni? Yang ni dengar ni, lakukan. So sini dia buang selepas harf. Jadi ala fa. Kemudian dimasukkan alif ni, alif akhir lah kan? Alif itlaq. Alif itlaq dimasukkan. Ta dan fa tu dia anggap sebagai harf lah. Sebab ta pada taf'alu tu dia ta alamat mudhari'. Kemudian kalau fa tu ialah fa ataf. Sebab tu dia kata dihazafkan kalimah selepas harf. Wallahu a'lam bissawab.